Baik, kita mulakan surah Al-Mu'minun mulai ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Qad, sesungguhnya, aflaha, telah berjayalah ia, Al-Mu'minun, oleh orang-orang yang beriman. Alladzina, yaitu orang-orang yang hum mereka fi, dalam solatihim, solat mereka, khoshi'un, orang-orang yang khusyuk, bracket patuh, PATUH, patuh. Ayat 3, walladzina, dan orang-orang yang hum mereka an dari al-lagwi, perkara sia-sia, mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Ayat yang keempat, walladzina, dan orang-orang yang hum mereka lizakati, bagi zakat, fa'ilun, orang-orang yang melakukan. Ayat 5, walladzina, dan orang-orang yang hum mereka li furujihim, bagi kehormatan mereka, hafizun, orang-orang yang memelihara. Ayat 6, illa, melainkan, ala, atas, azwajihim, pasangan mereka.
atau ma apa yang malakat telah memiliki ia. Aimanuhum oleh kanan-kanan mereka. Oleh kanan-kanan mereka. Fa'innahum maka sesungguhnya mereka ghairu tidak malumin orang-orang yang tercela. Ayat yang ke-7. Faman maka barang siapa ibtagha telah mencari ia wara'a sebalik zalika itu faulaika maka orang-orang itu hum merekalah al-adun orang-orang yang melewati batas. Ayat 8. Walladzina dan orang-orang yang hum mereka li amanatihim bagi amanah-amanah mereka wa ahdihim dan janji mereka ra'un orang-orang yang memelihara. Ayat 9. Walladzina dan orang-orang yang hum mereka ala atas solawatihim solat mereka yuhafizun mereka memelihara. Ayat 10. Ulaika orang-orang itu hum merekalah ya hum merekalah al-warisun orang-orang yang mewarisi. Orang-orang yang mewarisi. Alladzina yaitu orang-orang yang
yaitu orang-orang yang yarisuna, mereka mewarisi Al-Firdaus, surga Firdaus. Hum, mereka, fiha, di dalamnya, khalidun, orang-orang yang kekal. Baik, saya masuk mula. Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23. Surah ya, ada surah yang ke-23. Ayatnya ada 118. Turunnya sesudah surah Anbiya. Kalau ikut urutan, surah Haji, surah Al-Mu'minun. Tapi ikutkan turun asal, dia turun sesudah surah Al-Anbiya. Ya. Baik, saya masuk mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman. Maknanya nak sampai tahap seorang mukmin itu berjaya, kena mengikuti urutan ayat ini. Baru dikatakan sebagai al-mu'minun yang berjaya. Ya. Apa dia urutannya mengikut ayat ini? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang mereka dalam solat mereka orang-orang yang khusyuk. Khusyuk ni bukan erti yang kita berikan mengikut orang-orang kita. Khusyuk ini ia adalah pengertian dalam bahasa Arab. Maknanya mutawadi'un ataupun dikatakan sebagai patuh. Bukan khusyuk kita ni tak dengar solat ni, tak dengar orang budak menangis, tak dengar kenderaan berjalan, tak dengar kipas berpusing. Itu bukan khusyuk yang diterangkan dalam ayat ini. Itu cakap orang Melayu saja macam tu. Sebab Nabi SAW, Aisyah ketuk pintu, dia dengar. Sayyidina Ali bagi salam ketika dia solat, dia dengar. Dan dijawab dengan isyarat tangan. Jadi, khusyuk maknanya ialah patuh. Bukan makna macam orang kita lalai, tak dengar langsung apa-apa. Itu silap. Bukan makna itu. Khusyuk ni makna patuh. Patuh. Artinya sentiasa mengikuti. Mengikuti apa yang diperintahkan. Melakukan apa yang diperintahkan. Itulah khusyuk. Makna patuh menunaikan solat itu. Itu syarat pertama
ya, kalau nak menang, nak berjaya. Syarat yang keduanya walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang mereka dari perkara sia-sia. Orang-orang yang berpaling. Mana perkara-perkara sia-sia ni perkara yang tak berguna. Ya. Kadang ya dah berumur-umur ni, ya banyak perkara kita dah tak minat. Tak minat tu maknanya kalau kita minatkan tu sia-sia buat kita. Ya. Jadi ya, kita tinggalkan perkara-perkara yang dah tak ya berguna buat kita. Jadi itu dikatakan kita tinggalkan perkara yang sia-sia. Itu nama muridun, berpaling. Mana berpaling tu kita tinggalkan dia, jauhkan diri ya dari perkara yang ya tak memberi faedah kat kita. Terlebih lagi usaha kita dah ya dah jauh. Jadi ya kita tak pentingkan lagi ni perkara yang banyak melalaikan. Itu dikatakan taraf kedua. Ya, dia menjauhkan diri ya daripada perkara yang sia-sia. Itu dikatakan mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Lagi, apa syarat dia kalau nak berjaya? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang mereka bagi zakat. Orang-orang yang ya melakukan. Apa maksudnya? Maknanya mereka melakukan atau menunaikan zakat. Kalau kita susunkan, orang-orang yang melakukan zakat atau menunaikan zakat. Iaitu sifat ya, dikatakan orang mukmin yang berjaya. Ya, maknanya ya, sama ada ya, zakat itu berupa wajib atau sunat. Kalau berupa sunat tu berupa sedekah, hibah, hadiah. Ya, kalau wajib tu maknanya bila dah sampai haul harta kita, ya maka kita ya kena tunaikan zakat dia. Itu adalah tanda mukmin yang akan berjaya. Ya. Lagi apa? Syaratnya lagi walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang mereka bagi kehormatan-kehormatan mereka, orang-orang yang memelihara. Ya, maknanya ya kehormatan ini ialah ya bahasa yang kita gunakan, bahasa kias. Ya. Kalau kita nak katakan kemaluan-kemaluan, tak cantiklah bahasa tu. Ya. Jadi kita katakan kehormatan-kehormatan. Ya. Maknanya mereka memelihara kehormatan-kehormatan mereka. Ini tanda berjaya. Kalau nak ya sampai kepada mukmin berjaya, jagalah kehormatan masing-masing. Illah, melainkan ala azwajihim, atas pasangan-pasangan mereka, atau bracket isteri-isteri mereka. Ya. Melainkan untuk pasangan-pasangan mereka, ataupun isteri-isteri mereka. Ya. Au ma malakat aimanukum, atau apa yang telah memiliki ia oleh kanan-kanan mereka. Di sini kena letak bracket ya. Telah memiliki ia, kanan-kanan mereka tu, telah memiliki ia oleh kanan-kanan mereka, dalam bracket ya hamba sahaya. Ya. Hamba sahaya dalam bracket. So dalam Quran dia gunakan bahasa malakat aimanuhum. Ya, yang dimaksudkan yang dimiliki itu apa? Yang dimiliki oleh kanan mereka. Maknanya hamba sahaya. Kalau dulu ya mereka yang punya hamba sahaya, mana tuan dia boleh pakai hamba sahaya itu. Selain daripada isteri mereka, hamba sahaya itu dihalalkan oleh Allah buat mereka. Hamba sahaya ini
ya, dapat daripada peperangan. Ya. Itu hamba sahaya. Mana Allah membolehkan. Fa innahum ghairu malumin. Maka sesungguhnya mereka tidak atau bukan orang-orang yang tercela. Kalau lakukan untuk pasangan-pasangan atau hamba-hamba sahaya mereka, itu maknanya tidak tercela. Faman ibtagha wara'a zalika, maka barang siapa telah mencari ia sebalik itu. Mana sebalik itu? Selain itulah. Wa ulaika humul adun, maka orang-orang itu merekalah orang-orang yang melewati batas. Maknanya kalau dah ada pasangan, dah ada hamba sahaya, tapi mencari juga lain daripada itu, maka ingat, dikatakan itu dah melampaui batas, dah melewati batas. Jadi itu syarat aflaha tadi, aflahal mu'minun. Aflahal mu'minun tapi belum habis lagi. Syarat-syarat untuk orang mukmin itu berjaya. Jadi syaratnya lagi, walladzina hum li amanatihim, dan orang-orang yang mereka bagi amanah-amanah mereka, wa ahdihim, dan janji mereka, raun, orang-orang yang memelihara. Maknanya kalau dibagi amanah, dia tidak khianati. Kalau dia berjanji, dia tidak menyalahi. Itu makna dia pelihara. Kadang kita janji dengan orang tu, sebenarnya dah satu tanggungjawab buat kita, sebab kita dah janji. Kalau nak tahu, Allah merakamkan hambanya yang menunaikan janji dalam Quran. Siapa? Yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail diterangkan sebagai orang yang menunaikan janji. Ceritanya, dia berjanji dengan orang tu, dia tunggu sampai 3 hari. Dia janji dengan orang tu, dia sanggup tunggu sampai 3 hari. Dah 3 hari dia pun balik. Tu dikatakan, sampai dirakamkan dalam Quran, bahawa Nabi Ismail alaihissalam adalah orang yang menunaikan janji. Jadi sebab itu kalau kita berjanji, ingatlah, peliharalah janji itu. Jangan disalahi. Kalau diamanahkan, jangan dikhianati. Kalau dibagi amanah, jangan dikhianati. Amanah satu barang, kita jaga barang tu sampai kita berikan kepada orang tu semula. Jangan pula kita jual, kita rosakkan. Itu makna kita khianati. Ataupun pangkat, kedudukan, sebagai bukan hanya barang, tapi juga amanah-amanah yang berkaitan tanggungjawab. Maka janganlah khianati tanggungjawab itu. Rakyat dah amanahkan kepadanya, jangan dia pula khianati amanah itu. Ini masih lagi syarat, kalau nak berjaya. Lagi syaratnya apa? Wallazina hum ala solawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang mereka atas solat mereka memelihara. Mana memelihara macam mana? Memelihara, iaitu memelihara pada waktu-waktunya. Sama ada solat itu berjamaah atau solat sendirian, maka adalah dipelihara, dirikan pada waktu-waktunya. Faham tak? Dirikan pada waktu-waktunya.
Maksudnya, kalau solat zuhur, ya buatlah pada waktu zuhur. Ya, waktu zuhur, ya, daripada pukul 1:30 contohnya, ya, sampai 4:30. Itu waktu zuhur contoh. Jadi itu waktunya. Jangan pula waktu zuhur buat pukul 5. Pukul 5 tu dah waktu asar. Ya. Jangan buat waktu maghrib, ya, pada waktu isyak. Ya. Kecuali yang berkaitan dengan jamak. Ya. Jadi kalau bukan jamak tu lain, maknanya kena pelihara waktu itu. Ya. Ada orang memahamkan bahawa, ya, solat itu pada awal waktunya. Itu biasa kalau solat berjemaah, ya, bolehlah solat pada awal waktunya. Tapi kalau solat sendirian, ya, boleh solat asal dia masih dalam waktunya. Ya. Dinyatakan, ya, ditanyakan Nabi tentang apakah amal yang sebaik-baiknya. Ditanyakan kepada Nabi, ya, apakah amal yang paling baik. Ya. Kata Nabi, ya, as-salatu fi waqtiha. Solat pada waktunya. Ya. Bukan, ya, kita nak tekankan pada awal waktu, ya, tapi pada waktunya. Ya, waktu zuhur, ya, dalam waktu zuhur. Waktu asar, dalam waktu asar. Itu maksudnya. Ya. Hadis yang menerangkan awal waktu, tengah waktu, akhir waktu, itu hadis dhaif. Hadis yang lemah. Tapi orang tu gunakan. Ya. Nabi melonggarkan 2 waktu. Ya, boleh dilewat-lewatkan. Pertama ialah waktu zuhur. Waktu zuhur kalau panas, boleh lewat-lewatkan sehingga rasa sejuk. Ya. Waktu isyak kalau boleh, lewat-lewatkan sampai, ya, lewat-lewat malam. Macam tu kalau waktu isyak. Ya. Jadi itulah yang betul mengenai tentang ayat walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Ya. Jadi pelihara solat-solat itu pada waktunya. Ada ayat yang menerangkan dalam surah Al-Ma'un, ya, surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Ya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat. Ya. Yaitu orang-orang yang solat, ya, orang-orang yang lalai dari solat mereka. Ya. An salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari solat mereka. Ini kena faham ayat ni. Selalu orang-orang, ya, memberi ceramah ni, ya, habis solat kita. Ya, neraka well kita semua ni. Semua masuk neraka. Sebab apa? Ya, kita lalai dalam solat. Bila solat, kita berangan-angan sana sini. Ini banyak penceramah-penceramah, ya, membahasakan cerita macam ni. Ya. Habislah solat kita, semua masuk neraka wail. Fawailul lil musallin. Dibacakan. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat. Itu wail itu mana celaka. Ya. Yaitu orang-orang yang, ya, lalai, ya, dari solat mereka. Jadi mereka bahasakan atau terjemahkan lalai itu mana kita berangan-angan, ingat itu, ingat ini, ya. Tapi saya nak jelaskan ni, ya. Sebenarnya ayat itu bukan itu tafsirannya. Ya. Sebab itu dalam ayat tu cuba tengok betul-betul. Allah katakan an solatihim. An maknanya apa? Dari solat mereka.
Kalau dalam solat mereka, Allah akan letakkan fi solatihim. Fi. Dah belajar harfiah ni tahulah. Ya, fi tu maknanya dalam. Kalau Tuhan letakkan makna fi solatihim, dalam solat mereka, lalai dalam solat mereka, itu barulah semua masuk neraka wail. Walaupun solat, semua masuk neraka wail. Tetapi Allah katakan an. Kena faham tu, an. An solatihim. Ini banyak penceramah-penceramah ni tak dia meneliti tentang ayat ni dan tafsiran ayat ni. Ya. An solatihim, dari solat mereka. Kenapa diterangkan an solatihim? Ini nak menunjukkan kepada orang-orang munafik. Mengikut Ibnu Abbas, ya, ayat ini ya untuk orang-orang munafik. Dia solat bersama dengan Nabi kadang. Tapi bila keluar daripada solat, ya, mereka ya tidak menghayati apa yang disuruh oleh solat. Yang disuruh oleh solat ialah as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah daripada fahsya' dan munkar. Tapi dia lepas solat, dia buat kemungkaran, dia buat kekejian. Inilah tafsirannya. Mana orang yang solat, tapi di luar solat, dia masih buat lagi kemungkaran, kekejian. Ini baru masuk neraka wail. Bukan orang yang dalam solat tu berangan-angan, itu berangan ini, masuk neraka wail. Bukan. Kita solat, walau macam mana pun, ya akan datang fikiran kita melayang sana, melayang sini. Ya, kena ingat tu. Itu, ia tidak membatalkan solat dan tidak masuk neraka wail. Tapi kita kena ya tahan sahaja. Kalau berangan-angan tu, ya, kita tarik balik. Tumpukan balik. Kadang dia berangan balik. Ya, tarik balik. Tumpukan balik. Macam tu. Ya, kalau seandainya ya kita lupa rakaat, kita kena buat sujud sahwi. Itu tafsiran yang betul. Ini tak, kadang penceramah-penceramah ni tak meneliti ayat ni. Ya, dah menyusah menakutkan orang. Ya. Kena ingat ya, ayat itu bunyinya an solatihim, bukan fi solatihim ya. Kalau fi solatihim dalam solat, barulah semua kena. Tapi di situ an solatihim mengikut Ibnu Abbas, ya, itu mengenai orang-orang yang munafik, yang sembahyang hanya berpura-pura, tapi di luar sembahyang dia kutuk Islam, dia kutuk Nabi, ya, dia benci kepada ya agama, ya, dia buat kemungkaran, buat kejahatan. Itu barulah masuk neraka wail. Itu dikatakan an solatihim, ya. Itu tafsiran yang betul. Kena faham ya. Okey. Jadi ayat ini menerangkan ya, dia pelihara solatnya pada waktu-waktunya. Ya. Baik. Kalau kita ikuti urutan ini, maka jadilah orang mukmin yang berjaya. Apa hadiah daripada Allah Ta'ala? Ulaika humul warisun. Orang-orang itu, mereka lah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Allazina yarisunal firdausahum fiha khalidun. Yaitu orang-orang yang mereka mewarisi surga Firdaus. Mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Nampak tak? Ya, itu. Kalau nak masuk ya, atau nak mewarisi surga Firdaus dan akan kekal di dalamnya, maka inilah dia ayat yang kita baca sekarang. Ya. Baik, saya ulang balik dia punya intisarinya. Ya, orang mukmin yang berjaya yang akan masuk Firdaus ini, pertama, solat khusyuk. Maksudnya patuh. Ya, patuh mengerjakan solat dalam keadaan senang atau susah. Ya, itu mana patuh. Ya, kadang orang bila sakit dia tak solat.
Bila tak sakit, dia solat. Ya, setengahnya pula, bila waktu senang, ya, dia tak solat. Tapi bila waktu ditimpa kesusahan, masa itu ingat Tuhan. Itu bukan khosyi'un namanya. Ya, khosyi'un ni susah senang, hujan panas, dia tetap solat. Itu. Dua apa? Dua, meninggalkan perkara sesia. Tiga apa? Tiga, menunaikan zakat. Empat apa? Memelihara kehormatan. Lima apa? Lima, menunaikan amanah. Memelihara amanah dan janji. Enam apa? Enam, memelihara solat. Jadi kalau enam ini diikuti, ini dikatakan sebagai mukmin yang berjaya dan akan masuk surga Firdaus. Jadi kalau nak hafal, elok hafalkan ayat ni sampai ayat 11. Ya, bila kita hafal, kita fahami maknanya, ya, sentiasa menjadikan satu pengajaran buat kita. Mudah-mudahan kita tergolong dalam ayat ini. Mudah-mudahan kita juga tergolong orang yang dapat mewarisi surga Firdaus yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Jadi elok dijadikan hafalan, kalau boleh dibaca dalam solat, diulang-ulangkan. Jadi mengingatkan kita, menjadi pelajaran buat kita. Untuk menjadikan orang mukmin yang berjaya, orang mukmin yang akan mewarisi surga Firdaus yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Baik, kita tengok dulu kita punya latihan. Kita punya latihan dulu, ya. Okey. Kita ada latihan tu, ya. Kita tengok latihan dulu. Okey, yang pertama apa? Yang pertama iaitu aslama. Kita dah 4 huruf ni. Dah 4 huruf. Yang 4 huruf ni daripada 3 huruf. Contohnya akroma tu, akroma asalnya kaf ro mim, 3 huruf. Jadi nak jadikan 4 huruf, tambahlah alif. Jadi akroma. Aslama juga asalnya 3 huruf, sin lam mim. Salima. Jadi bila jadi 4 huruf, jadi aslama. Itu kelebihan. Bila 3 huruf, kita kena tengok kamus. Kenapa? Sebab 3 huruf ni barisnya tak sama. Kadang ada baris atas, kadang ada baris bawah. Macam dahola baris atas. Bila salima, dia baris bawah. Salima, tak boleh salama. Bila kaf romim, dia tak boleh karoma, dia karuma. Jadi bila 3 huruf itu yang kita suruh tengok kamus. Tapi bila 4 huruf tak payah tengok kamus. Tengok latihan yang dibagi, dia sama. Bentuknya dah sama, ya. Okey, sekarang ni akroma mudhari'nya yukrimu. Masdarnya ikroman. Ikroman. Dia sama je. Semua bentuk sama macam ni. Amarnya akrim. Dia baris atas. Untuk 4 huruf, fi'il amar baris atas. Akrim. Kalau 3 huruf, dia tak boleh. Aslama. Alif sin lam mim. Aslama. Sekarang saya bunyikan yang atas dulu, ya. Yang atas dulu, akroma mudhari'nya yukrimu. Masdarnya ikroman. Kemudian fi'il amarnya akrim. Fi'il nahinya la tukrim. Kemudian isim fa'ilnya mukrimun. Mukrimun.
Isim maf'ulnya mukramun. Mukramun. Baik, mukramun. Cuba buat yang bawah. Kalau aslama, yuslimu. Ikut contoh yang dibagi. Yuslimu. Masdarnya islaman. Dia sama. Islaman. Bukan as, is. Kan contoh ikroman. Ik ke bawah. Jadi islaman. Kalau fi'il amar, aslim. Fi'il nahi, la tuslim. La tuslim. Isim fa'il, muslimun. Isim maf'ul, muslamun. Ya. Baik, nombor satu ni akroma, ya akroma contoh telah dibagi makna bawah sekali. Bawah sekali maknanya ada bawah sekali telah memuliakan ia. Telah memuliakan ia. Mudhari'nya ia memuliakan. Masdarnya kemuliaan. Kemuliaan. Fi'il amar, muliakanlah oleh engkau. Fi'il nahi, jangan engkau muliakan. Jangan engkau muliakan. Isim fa'il, yang memuliakan. Isim maf'ul, yang dimuliakan. Yang dimuliakan. Ya. Yang dimuliakan. Ya. Baik. Aslama boleh diterjemah dengan telah masuk Islam ia. Ya. Telah masuk Islam ia. Ya. Yuslimu, ia masuk Islam. Ia masuk Islam. Islaman, Islam. Islaman, Islam. Agama Islam. Agama Islam. Ya. Agama Islam. Ya. Aslim, masuk Islamlah oleh engkau. La tuslim, jangan engkau masuk Islam. Muslimun, yang masuk Islam. Contoh kita lah, kita disebut Muslim. Kita disebut Muslim. Kalau ramai Muslimun. Ini Muslim. Artinya seorang yang masuk Islam. Kalau Muslamun, yang dimasukkan Islam. Yang dimasukkan Islam. Yang dimasukkan Islam. Yang dimasukkan Islam. Yang diislamkan pun bolehlah. Boleh. Baik, contoh yang kedua yaitu sodako. Contoh ya, sodako. Dia ada sabdu tengah. Sodako. Mudhari'nya yusoddiku. Yusoddiku. Sabdu tu tak tinggal ya. Masdar dia baru tak ada sabdu. Tasdikon. Tasdikon. Amar dia soddik. Soddik. Nahi dia la tusoddik. La tusoddik. Ya, isim fa'il musaddikun. Musaddikun. Isim maf'ul musaddakun. Musaddakun. Dia isim fa'il senang. Isim fa'il sama dengan isim maf'ul, hanya ubah baris. Kalau satu bawah, satu atas. Musaddi, musadda. Macam tu. Ya.
Dia tak sama yang 3 huruf. Ya. Isim fa'il 4 huruf dia dah guna mim. Ya. Okey, contoh yang dibagi ya ialah kazzaba. Mudhari'nya apa? Kazzaba. Yukazibu. Nah, kazzaba yukazibu. Masdarnya takziban. Takziban. Fi'il amarnya apa? Kazib. Nah, fi'il nahinya la tukazib. La tukazib. Isim fa'il mukazzibun. Isim maf'ul mukazzabun. Mukazzabun. Okey, saya nak letakkan tengok makna ya. Makna dia yang sedekah tu telah membenarkan ia. Mudhari' ia membenarkan. Ya, masdar kebenaran. Fi'il amar benarkanlah oleh engkau. Nahi jangan engkau benarkan. Isim fa'il yang membenarkan. Isim maf'ul yang dibenarkan. Cuba buat yang kazaba. Kazaba ni mana mendustakan. Telah mendustakan ia. Kalau mudhari' ia mendustakan. Masdar pendustaan. Amar dustakanlah oleh engkau. Nahi jangan engkau dustakan. Isim fa'il yang mendustakan. Isim maf'ul yang didustakan. Ingat dia punya kaedah sama dengan fi'il madhi, cara meletak ada telah, madhi ada telah, mudhari ada ia, macam tu ya. Bentuk 3. Qatala ada panjang, qatala. Mudhari'nya yuqatilu. Masdarnya qitalan. Amarnya qatil. Nahinya la tuqatil. Isim fa'il muqatilun. Isim maf'ul muqatalun. Tengok daripada awal sampai akhir alif tu tak hilang, alif tengah tu. Ya. Okey, sekarang ni maknanya berperang. Telah berperang ia lagi. Kalau mudhari' ia berperang. Kalau masdar peperangan. Amar berperang, berperanglah oleh engkau. Nahi jangan engkau berperang. Isim fa'il yang berperang. Isim maf'ul yang diperangi. Okey. Sekarang ni doroba ada alif. Asalnya 3 huruf doroba. Kemudian dijadikan 4 huruf tambah alif doroba. Maknanya telah berpukul-pukulan ia. Telah berpukul-pukulan ia. Mudhari'nya apa? Doroba yudoribu. Masdarnya diroban. Ban tu ada alif ya, ba alif ya. Diroban. Amar dorib. Nahi la tudorib. Ya, isim fa'il mudoribun. Isim maf'ul mudorobun.
Mudharabun. Baik. Ya, mudharibun, mudharabun. Mana sekarang memukul, telah berpukul-pukulan ia. Kalau madi telah berpukul-pukulan ia. Kalau mudhari ia berpukul-pukulan. Ia berpukul-pukulan. Ya. Kalau masdar berpukul-pukulan. Ganda dua jangan tinggal. Berpukul-pukulan. Kalau amar berpukul-pukulan nak oleh engkau. Ganda tu jangan tinggal ya. Kalau nahi jangan engkau berpukul-pukulan. Ya, kalau isim fa'il yang berpukul-pukulan. Isim maf'ul yang dipukul-pukul. Nak nyebut pun susah ya. Yang dipukul-pukulkan. Yang dipukul-pukulkan. Tak jadi juga. Letak di lah, letak di. Yang dipukul-pukulkan bolehlah tu. Ya. Okey. Untuk latihan akan datang ya. Ayat 1. Ayat 1, qad aflahal mu'minun. Jumpa tak? Apa perkataannya yang 4 huruf? Aflaha. Asalnya falamha. Ya. Kemudian jadi 4 huruf aflaha. Jadi aflaha ni buat 3 bentuk. 1 aflaha, 1 ada sabdu. Fallaha. Satu lagi apa? Falaha. Buat 3 bentuk. Satu aflaha yang ada ni. Yang kedua bentuk macam 2 tadi ada sabdu. Fallaha. Ada tengah sabdu. Fallaha. Yang ketiga letak alif, pa alif. Palaha, panjangkan pa. Pa alif lam ha. Palaha. Palaha. Buat 3 bentuk, ya. Nombor 1 dengan nombor 2 makna sama ya. Aflaha dengan falaha makna sama. Telah berjaya ia. Sama makna. Nombor 2 falaha pun sama makna. Nombor 3 macam mana nak buat berganda? Nombor 3. Berjaya macam mana? Telah saling berjaya ia. Boleh letak saling pun tak apa. Telah saling berjaya ia. Telah saling berjaya ia. Nombor 2. Itu 1. Nombor 2. Ayat 3. Mu'ridun. Buat 4 huruf mu'ridun. Asalnya ain rod do. Kalau 4 huruf ain rod do, a'rodo. Itu contoh 1. Contoh 2, letak sabdu. Arrodo. Contoh 3, rodo. Panjangkan. Rodo.
Jadi untuk akan datang buat 2 dulu ini. Tiap-tiap satu buat 3 ya. 3 bentuk. Aflaha dengan a'rada. Apa makna a'rada? Kalau makna berpaling, kalau a'rada telah berpaling-paling ia. Telah berpaling-palingan ia. Itu yang nombor 3 tu. Telah berpaling-palingan ia. Ya. Alhamdulillah sampai situ dulu. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada kuliah hari ini insya-Allah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyahidin.